Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Sarakawi, nomor metrik BA18160953. Dalam tugasan ini, saya telah memilih tajuk yang berbunyi Jenayah Dada di Malaysia. Okey, pertama sekali kita akan masuk kepada bahagian definisi jenayah. Menurut Haris Abdul Wahab 2004, jenayah merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat di mana secara langsung ia akan menghalang masyarakat untuk mencapai potensi maksima mereka. Seterusnya, kejadian jenayah juga merupakan fenomena yang akan mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan harian masyarakat, ekonomi maupun politik. Seperti yang kita ketahui, kejadian jenayah merupakan salah satu masalah sosial yang semakin meningkat di Malaysia malah di seluruh dunia pada masa ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada definisi pembangunan. Menurut Muhammad Taib 2002, pembangunan mempunyai pelbagai takrifan, tetapi pada dasarnya ia melibatkan konsep yang sama, iaitu peningkatan daripada satu tahap ke tahap yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Seterusnya, menurut Hasan Ali 2008, pembangunan adalah satu bentuk proses peralihan daripada sistem sosial seperti peningkatan produktiviti, keseimbangan sosial dan ekonomi, pengetahuan serba moden, kewujudan institusi-institusi moden serta peralihan kepada sikap yang lebih baik. Seterusnya, pembangunan juga adalah untuk mengubah kehidupan manusia ke arah lebih sempurna dan selesa, iaitu telah mencapai satu tingkat kehidupan yang lebih baik. Dalam tugasan ini juga saya telah mensertakan objektif pembangunan menurut Nurizan 2011. Yang pertama, untuk menambah serta memperluaskan agihan keperluan asas kepada penduduk seperti sumber makanan, perumahan, kesihatan dan keselamatan bagi mengekalkan dan menjamin kehidupan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan pendapatan, menambah peluang pekerjaan, menyediakan taraf pendidikan yang lebih baik dan menerapkan budaya yang akan menambah kekayaan dan kemakmuran. Dan yang ketiga adalah untuk memperluaskan lagi pilihan penduduk dalam aspek sosial dan ekonomi bagi mengelakkan rasa bergantung kepada orang lain, perhambaan dan bebas daripada kuasa yang menindas dan tekanan manusia. Seterusnya kita akan masuk kepada definisi jenayah dan pembangunan. Jenayah dan pembangunan merupakan dua perkara yang sering berkait. Dalam setiap pembangunan yang tersebut berlaku, ia akan mempengaruhi pola perlakuan jenayah yang akan berlaku dan tidak dapat dielakkan. Menurut Nur Ina Kanyo et al. 2015, pola perlakuan jenayah di sesebuah kawasan akan dipengaruhi oleh kadar pembangunan yang sedang giat dilakukan di kawasan tersebut. Dan yang terakhir adalah definisi jenayah dada. Menurut Zarina Uthman dan Muhammad Daud 2015, jenayah dada merujuk kepada aktiviti seperti penyeludupan, pengedaran, penyalahgunaan serta penagihan. Seterusnya, menurut Brunfit dan William 2011, jenayah dada turut menjadi satu isu besar yang memberikan ancaman kepada aspek keselamatan sesebuah negara. Menurut Ismail Ahmad 2001, jenayah melibatkan dada seperti kegiatan penyeludupan dan pengedaran sering mengalami peningkatan yang ketara dari masa ke masa. Seterusnya kita akan masuk kepada trend statistik penagih dada yang dikesan oleh Agensi Anti Dada Kebangsaan mengikut status kes dari tahun 2016 sehingga tahun 2020. Apa yang boleh disimpulkan melalui graf yang terpapar? Kita boleh lihat pada tahun 2016, kes baharu per kes mencatatkan sebanyak 22,923 kes, manakala kes baharu per individu mencatatkan sebanyak 22,459 kes. Pada tahun 2017, sebanyak 18,440 adalah kes baharu per kes, manakala sebanyak 18,142 kes adalah bagi kes baharu per individu. Pada tahun 2018, kes baharu per kes telah mencatatkan sebanyak 17,474 kes, manakala kes baharu per individu mencatatkan sebanyak 17,463. Pada tahun 2019,
17.506 kes adalah dicatatkan bagi kes baharu per kes, manakala 17.464 kes adalah bagi kes baharu per individu. Pada tahun 2020, kes baharu per kes telah mencatatkan sebanyak 13.479 kes, manakala kes baharu per individu adalah sebanyak 13.747 kes. Seterusnya, kita boleh lihat tren bagi kes berurang per kes dan kes berurang per individu menunjukkan tren yang tidak konsisten, iaitu pada tahun 2016, kes berurang per kes adalah sebanyak 7.921 kes, manakala kes berurang per individu adalah sebanyak 7.568 kes. Pada tahun 2017, sebanyak 7.482 kes adalah bagi kes berurang per kes, manakala 7.127 adalah bagi kes berulang per individu. Pada 2018, ia telah meningkat sedikit, iaitu 7.793 kes bagi kes berulang per kes, manakala 7.509 adalah bagi kes berulang per individu, dan tren peningkatan yang ketara telah kita dapat lihat pada tahun 2019, iaitu bagi kes berulang per kes telah mencatatkan peningkatan sebanyak 8.574 kes dan 8.345 bagi kes berulang per individu, dan ia telah menurun kepada 6.764 kes bagi kes berulang per kes dan 6.566 kes bagi kes berulang per individu. Seterusnya kita beralih kepada bahagian tren statistik penagih dada yang dikesan oleh Agensi Anti Dada Kebangsaan mengikut jantina yang dicatatkan dari tahun 2016 sehingga tahun 2020. Apa yang boleh dilihat pada graf tersebut? Bagi lelaki per kes dan lelaki per individu menunjukkan tren yang tidak konsisten, iaitu pada tahun 2016 bagi lelaki per kes mencatatkan sebanyak 29.660 kes. Bagi lelaki per individu adalah sebanyak 28.871 kes. Pada tahun 2017, lelaki per kes mencatatkan sebanyak 24.926 kes, manakala lelaki per individu mencatatkan sebanyak 24.288 kes. Pada tahun 2018, sebanyak 24.314 kes adalah dicatatkan bagi lelaki per kes, manakala 24.025 kes adalah dicatatkan bagi lelaki per individu. Namun pada tahun 2019, ia telah meningkat sedikit, iaitu bagi lelaki per kes mencatatkan peningkatan sebanyak 24.000 kes, 24.949 kes, manakala bagi lelaki per individu telah meningkat kepada 24.682 kes. Namun pada tahun 2020 ia telah menurun, iaitu bagi lelaki per kes telah mencatatkan penurunan sebanyak 19.669, manakala bagi lelaki per individu telah mencatatkan penurunan sebanyak 19.352. Namun bagi perempuan per kes dan perempuan per individu pula menunjukkan tren statistik yang konsisten, iaitu pada tahun 2016 bagi perempuan per kes telah mencatat sebanyak 1.184 kes dan perempuan per individu mencatatkan sebanyak 1.156 kes. Pada tahun 2017, lelaki per kes mencatatkan sebanyak 996 kes dan perempuan per individu mencatatkan sebanyak 981 kes. Pada tahun 2018, 953 dicatatkan oleh perempuan per kes, manakala 947 dicatatkan oleh perempuan per kes. Namun pada tahun 2019 ia telah meningkat sedikit, iaitu bagi perempuan per kes meningkat kepada 1.131 kes dan perempuan per individu telah meningkat kepada 1.127 kes. Namun pada tahun 2020 ia telah menurun sedikit, iaitu bagi perempuan per kes telah menurun kepada 974 kes dan perempuan per individu
telah menurun kepada 961 kes. Seterusnya kita beralih kepada kesan jenayah dada kepada sosial. Kesan jenayah dada kepada sosial yang pertama adalah isu gangguan mental. Menurut Nazira Sadiron et al. 2019, jenayah dada di Malaysia merupakan isu negara yang meliputi pelbagai isu seperti isu sosial, keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan sejagat. Pelbagai jenis dada yang disalahgunakan telah menjadi faktor yang membawa dan mendatangkan kesan kronik, iaitu gangguan mental. Hal ini kerana jika dahulu penagih dada hanya mengambil dada jenis tradisional seperti opioid dan ganja, namun kini mereka telah mengambil dada jenis psikoaktif iaitu sintetik seperti stimulan yang mengandungi bahan kimia dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan golongan belia. Oleh itu, jelaslah gangguan mental ini juga akan mendatangkan kesan berbahaya seperti perubahan tingkah laku ke arah lebih agresif serta tingkah laku bersifat pro-jenayah. Seterusnya, kesan jenayah dada kepada sosial yang kedua adalah peningkatan kadar jenayah. Secara lazimnya, hubung kait antara jenayah dan dada boleh dikategorikan kepada dua, iaitu yang pertama drug-related crimes dan drug-defined crimes. Hal ini kerana berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, sebanyak 56% atau seramai 33,500 orang banduan daripada 59,600 orang banduan yang berada dalam tahanan penjara di negara kita adalah disebabkan kesalahan yang berkait dengan isu penyalahgunaan dada sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, jenayah dada juga kini menjadi salah satu pencetus kepada peningkatan kepada kadar atau tingkah laku jenayah di Malaysia. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan jenayah dada kepada ekonomi. Secara umumnya, kesan jenayah dada kepada ekonomi akan membawa kepada kos pemulihan meningkat. Menurut Adam Muhammad 2006, jenayah dada berpotensi untuk meningkat walaupun pihak kerajaan telah membelanjakan sejumlah peruntukan yang besar serta memperbanyakkan aktiviti bagi merawat penagih dada, namun usaha ini masih menunjukkan kurang berjaya. Hal ini kerana usaha-usaha untuk memulihkan seseorang penagih dada bukan sahaja melalui proses rawatan dan pemulihan, tetapi ia harus disusuli dengan mengadakan program bimbingan selepas keluar daripada institusi pemulihan aftercare. Tren jenayah dada yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan terpaksa menambah kos peruntukan bagi mencegah dan menangani isu ini. Sebagai contoh, pemulihan dan rawatan kesihatan, kempen atau program kesedaran dan lain-lain lagi. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan jenayah dada kepada politik. Kesan jenayah dada kepada politik secara lazimnya akan membawa kepada ancaman kepada keselamatan negara Malaysia. Hal ini kerana menurut Diroune dan Beliemi 2008, ancaman kepada keselamatan Malaysia akibat daripada jenayah dada adalah dipengaruhi oleh keadaan semasa ancaman dada yang berlaku di negara jiran. Kesan dari ancaman jenayah dada yang berlaku di negara jiran secara lazimnya akan memberi impak kepada Malaysia, seperti berpotensi menjadi negara destinasi ataupun menjadi negara transit. Seterusnya, tren jenayah melibatkan dada seperti pengedaran dada telah menjadi punca kepada ancaman keselamatan negara. Seterusnya, menurut laporan tahunan Polis Diraja Malaysia 2011, pengedaran dada haram di Asia Tenggara oleh sindiket dikategorikan kepada dua jenis, iaitu menyeludup dada jenis tradisional dan yang kedua adalah pengedaran dada jenis sintetik. Menurut laporan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik 2011, jenayah dada juga dilakukan oleh sindiket pengedaran dada berskala melibatkan pihak penguatkuasa di Kuala Lumpur. Menurut Zarina Othman et al. 2015, sering berlaku dan ditemukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Polis Diraja Malaysia seperti di makmal-makmal haram, kedai ubat-ubatan dan wang tunai di Pulau Pinang. Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan bahagian farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah melakukan operasi bagi mencegah jenayah dada
dan menjumpai bukti-bukti yang berkaitan dengan perniagaan dada di Malaysia. Menurut laporan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik 2012. Oleh itu, ancaman jenayah dada adalah antara salah satu dari aspek yang membawa Malaysia kepada ancaman keselamatan. Terusnya kita akan masuk kepada kesan jenayah dada kepada pembangunan. Secara umumnya, kesan jenayah dada kepada pembangunan boleh menjadi penghalang ke arah status negara maju. Hal ini kerana jenayah dada bukan sahaja membawa kepada kerosakan diri, tetapi turut memberi kesan terhadap keluarga, masyarakat dan politik negara. Menurut Siti Norayu Muhammad Pasir et al. 2014, jenayah dada juga akan memberi kesan dalam usaha pembangunan negara bagi mencapai status negara maju di bawah dasar Wawasan 2020 yang digariskan oleh Tun Mahathir Mohamad. Untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020, Malaysia haruslah membangunkan aspek ekonomi dan politik serta memastikan etika, moral dan akhlak rakyat sejagat terjaga. Wawasan 2020 juga bertujuan menerapkan pentingnya aspek etika dan moral dalam menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Jenayah dada telah menjadi salah satu punca atau penyumbang kepada masalah keruntuhan akhlak dan sosial anak bangsa Malaysia. Ketidakstabilan emosi yang sering dialami oleh penagih akan membawa kepada masalah seperti keganasan tidak produktif sehingga akan merugikan negara dalam aspek tenaga kerja. Jenayah dada juga dilihat menjadi salah satu cabaran besar kepada Malaysia dalam usaha mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Okey, kesimpulannya, jenayah dada merupakan satu jenayah yang sering berlaku hampir di seluruh negara. Jenayah dada juga memberi banyak kesan buruk kepada tahap kesihatan, keselamatan, institusi kekeluargaan dan sebagainya. Oleh itu, semua pihak, bukan sahaja kerajaan, haruslah berganding bahu serta mengatur strategi untuk membendung jenayah ini. Akhir sekali, kita haruslah terus memerangi dada agar masyarakat kita tidak menjadi lemah. Ini adalah senarai rujukan yang saya telah gunakan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.